Bercakap biar serupa bikin. Berdasarkan rencana tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang bertajuk Meninggikan Syariat Allah Amanah Besar yang disiarkan di laman lidah rasmi PAS malam, Pemuda Amanah mendakwa Abdul Hadi menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Ketuanya Hasbi Muda mendakwa tulisan Abdul Hadi yang berbunyi, namun demikian kini muncul kalangan hakim yang bijak sini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang berpandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman, kata Hasbi dalam kenyataannya dipetik Malaysia Kini. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu berbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri KDN memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes berkenaan. Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan namun tidak ada usaha untuk meminda perlembagaan, sekaligus mencerminkan dirinya bersikap sambil lewa dalam menjalankan peranan sebagai seorang ahli legislatif, tambah Hasbi. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad dalam satu kenyataan melontarkan pandangan bahawa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Sivil termasuk dalam kes Ni Elin adalah mentafsirkan perlembagaan seperti yang ada sekarang dan memutuskan isu dalam kes di hadapannya sama ada peruntukan undang-undang yang dicabar itu bercanggah dengan peruntukan perlembagaan yang ada sekarang atau tidak. Itu sahaja. Ia bukan memutuskan kes itu mengikut apa yang hakim-hakim itu atau mana-mana kumpulan mahu. Jika kita tidak sukakan keputusan itu dan mahu semua undang-undang jenayah Islam ditakbirkan oleh Mahkamah Syariah, misalnya remedinya adalah remedi politik, dapatkan parlimen meminda perlembagaan untuk membolehkannya dilakukan. Itu sistemnya dan caranya, tegas beliau. Beliau turut meminta agar jangan mengharapkan badan kehakiman mahkamah menyelesaikan masalah badan perundangan iaitu parlimen. Itu tidak kena pada tempatnya. Kita perlu tahu kedudukan perundangan di bawah sistem di negara kita terlebih dahulu. Kemudian carilah jalan yang sesuai untuk melaksanakannya. Menuduh para hakim Mahkamah Sivil yang beragama Islam sebagai orang Islam menolak syariah menunjukkan mereka tidak tahu. Saya tidak pernah menggunakan perkataan jahil dalam penulisan saya kerana saya rasa ia agak kasar. Peruntukan perlembagaan dan undang-undang yang berkuat kuasa pada masa ini yang kita semua tertakluk kepadanya, termasuk hakim-hakim Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, ujarnya lagi. Tambah beliau, apabila memutuskan kes-kes di hadapan mereka, hakim-hakim Mahkamah Sivil dikehendaki memutuskannya mengikut perlembagaan dan undang-undang yang berkenaan dengannya. Jika hakim Mahkamah Sivil berbuat demikian dan beliau dituduh menolak syariah, bagaimana dengan seorang hakim Mahkamah Syariah yang membicarakan seorang yang berzina yang tidak menjatuhkan hukuman rejam kerana undang-undang yang di bawahnya orang itu dituduh tidak memperuntukkan hukuman rejam? Adakah hakim Mahkamah Syariah itu juga menolak syariah? Justru Abdul Hadi sepatutnya lebih bertanggungjawab dalam setiap ketikan huruf ketika menulis dan membuat kenyataan kerana beliau sendiri mengiktiraf kononnya beliau seorang ulama muktabar. Bagaimana mungkin seorang ulama muktabar sanggup mengkhianati dan menunggang agamanya sendiri demi kepuasan politik peribadi? Mungkin ada orang mengatakan sekurang-kurangnya ada seorang hakim iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak yang menyebelahi mereka dan terselamat, manakala yang lain tidak beriman. Kita perlu faham bahawa penghakimannya hanya mengenai locus standi atau kelayakan memulakan guaman itu dan tidak mengenai isu substantif. Jika penghakiman beliau betul sekalipun, ia hanya sekadar memutuskan Ni Elin tidak ada kelayakan untuk memulakan guaman itu, esok orang lain boleh memfailkan tindakan baharu mencabar peruntukan yang sama. Persoalannya di sini, apa yang Ashabul Hadi buat selama 33 bulan menjadi kerajaan sebelum ini? Kenapa tidak dibuat ketika itu segala perubahan yang dilalakkan selama ini dan sehingga ke hari ini? Cakap biar serupa bikin.